Dengan izin mahkamah, pihak-pihak yang sama. Saya pohon SP1 dipanggil semula. Teruskan. Dua puan. Ya, Puan, silakan. Ya, silakan. Setuju atau tidak sahaja Baik, Puan Zurianti. Saya cadangkan ya, sebentar Puan. Baik, Puan, saya cadangkan kelima-lima polis report itu menafikan dakwaan Puan dalam polis report 1 Julai 2021. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju ya? Baik. Soalan seterusnya, kita nak fokus pada tempoh antara Februari hingga Jun 2021. Ketika Puan menjumpai Bella pada 24 Jun, saya cadangkan ada ramai kanak-kanak dalam rumah tersebut. Setuju atau tidak? Setuju? Saya cadangkan hanya Bella mempunyai kecederaan. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Jadi saya cadangkan kanak-kanak lain yang berada dalam rumah tersebut tiada tanda-tanda didera. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Saya cadangkan walaupun kelima-lima kanak-kanak ini tiada tanda didera, Puan berusaha untuk mengeluarkan kanak-kanak tersebut dari rumah Siti Bainun. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Jadi saya cadangkan Puan berusaha untuk kanak-kanak bernama Balkis. Puan berjumpa dengan Ibu Balkis di Chowkit. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Saya cadangkan Puan berjumpa dengan Ibu Balkis dan membuat cerita bahawa Balkis dipukul di rumah bonda. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Saya ingin kemukakan kepada mahkamah laporan polis dengan izin Tuan Hakim, ada 3 dokumen. Sementara saksi ini membaca, saya mohon untuk ditandakan sebagai IDD. Dokumen pertama, keratan screenshot daripada nombor 011288095546. Kosong. Sekali lagi, kosong. Kosong ada ditulis di atas ni, 011288095546. Ada 2 helaian. Helaian yang kedua tu adalah cetakan lebih besar untuk helaian pertama ni. Adalah perkara yang sama Tuan Hakim. Ini dokumen pertama Dokumen pertama. Mohon tandakan A dan B. IDD dahulu Tuan. IDD 51. Ya, 51 51 A dan B. A dan B, tandakan.
Dokumen kedua Tuan Hakim, laporan polis bertarikh 30 Jun 2021, Cawkit 005241 Palang 21. Dan dokumen ketiga, laporan polis bertarikh 2 September 2021, Cawkit 006945 Palang 21. Mohon untuk IDD dahulu, Tuan. Ada jelas. 006945 6945 Palang 21. Palang 21. Laporan polis 5241 IDD 52 Benar. laporan polis 6945 IDD 53. Terima kasih Tuan Hakim. Okey, teruskan. Puan dah baca laporan polis dengan screenshot tu? Ya. Sebab tu ditanda IDD Tuan Kita Hakim. tanda IDD nanti, kalau perlukan untuk jadikan exhibit kena ada CTC nanti Tandakan IDD dulu. Ya. Okey, teruskan soalan. Saksi dah habis baca? Sudah. Sudah. Jadi saya cadangkan ketiga-tiga dokumen yang kami tunjuk ni terdapat nama puan dalam laporan polis, screenshot tersebut. Setuju atau tidak? Setuju. Okay, saya cadangkan puan buat cerita kepada Ibu Balkis yang bernama Wan Marziana ini bahawa Balkis dipukul. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Tak apa. Itu Balkis ya. Anak kedua, Mariam. Ya. Tuan Hakim, di dalam IDD 51 yang dirujuk ini tidak ada pun kata-kata yang dipukul tu, melainkan saya tak nampak. IDD 51 A hingga B yang dicadangkan tadi. Okey. Yang mengatakan bahawa berdasarkan laporan polis ini, IDD ini. Screenshot. 51A hingga B. Ada nama tapi tiada yang mengatakan bahawa Balkis dipukul. Baik. Kita tanyakan. Baik, soalan saya. Okey. Kalau kita tengok screenshot tersebut, puan mencadangkan kepada Ibu Balkis untuk buat polis report begini, begitu. Setuju atau tidak? Dalam screenshot tu. Tidak setuju. Tidak setuju, tak apa. Dan saya cadangkan screenshot tu bertarikh 30 Jun. Pada hari yang sama, Puan Wan Marziana, 30 Jun juga, IDD 52 tadi, pergi buat polis report terhadap Siti Bainun mendakwa anaknya dipukul. Setuju atau tidak? Setuju. Ulang balik soalan. Pada tarikh yang sama, 30 Jun, tarikh lepas sama, dia dapat 30 Jun. mesej tadi tu, yang dalam screenshot tu, Puan Wan Marziana pergi buat report terhadap Siti Bainun mengatakan Balkis dipukul. Setuju atau tidak? Sebentar ya. Okey. Setuju. Baik. Okey,
Sebelum saya pergi soalan Tuan, yang saya bantah tadi Tuan, kalau saya boleh jelaskan Tuan. Ya. Di dalam screenshot tiada perkataan dipukul, tetapi soalan yang dikemukakan oleh peguam dalam screenshot Puan ajar report polis untuk dipukul. Itu bantahan saya. Kalau dapat rephrase soalan tu dan tidak menggunakan perkataan yang tiada dalam screenshot tersebut. Saya tadi soalan dia, saya cadangkan kamu buat cerita bahawa Balkis dipukul. Buat cerita kepada Puan benar. Marziana. Siapa? Puan Marziana, Puan pelapor Marziana. dalam laporan polis ini. Ini bantahan pihak pendakwaan adalah bahawa screenshot. Balkis dipukul. Benar. Dan dia jawab tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Jadi berdasarkan laporan polis dan SS screenshot tadi tu, soalan lanjutan tadi ni dicadangkan untuk bahawa Balkis dipukul lah. Maksudnya buat cerita. Baik. Tapi saksi tak setuju DBP. Okey, teruskan. Baik, itu adalah Balkis. Kita beralih kepada Mariam. Ketika Puan jumpa Bella 24 Jun, ada tak Puan nampak kecederaan pada Mariam? Tidak. Jumpa Bella pada 24 Jun. 24 Jun, Mariam ada dalam kondo betul? Nampak kecederaan pada Mariam? Tidak. Baik. Kan? Saya cadangkan walaupun Mariam tidak cedera, Puan berhubung dengan ibu kandung Mariam dan meminta ibu kandung Mariam ambil Mariam balik. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik Lepas Mariam, kita beralih kepada Tulus Jiwa. Saya cadangkan pada 24 Jun Puan menemui Bella. Tiada kecederaan kelihatan pada Tulus Jiwa. Setuju atau tidak? Jiwa Tulus Jiwa. Ya, jiwa. Tulus jiwa pula Tulus jiwa pula. Mohon ulang soalan. Ketika Puan jumpa Bella pada 24 Jun, Tulus Jiwa berada di dalam kondo, betul? Tidak. Tulus Jiwa tidak berada dalam kondo. Baik. Saya cadangkan Puan tak ada pengetahuan bahawa Tulus Jiwa didera. Setuju atau tidak? Ataupun ada pengetahuan? Tulus Jiwa pernah didera? Sekejap. Peguam slow-slow. Ya, slow-slow. Saya Mohon maaf Tuan Hakim. tak faham soalan. Tak macam ni. Saya nak kena catat. Nak catat dia jawab. Nanti kalau kamu menjawab 3 soalan berderet-deret dalam satu, tanpa jawapan, nanti kamu juga yang rugi nanti. Baik Tuan Hakim. Mohon maaf. Dia kena jawab satu. Saya cadangkan kamu tiada pengetahuan bahawa Tulus Jiwa didera. Tunggu dia jawab. Lepas tu baru tanya soalan lain. Okey, saya cadangkan kamu tiada pengetahuan bahawa Tulus Jiwa didera. Setuju tak setuju? Puan? Setuju. Setuju, okey. Tak ada pengetahuan Okey, soalan seterusnya. Soalan, walaupun Puan tak ada pengetahuan Tulus Jiwa didera, saya cadangkan Puan hubungi ibu kandung Tulus Jiwa di Sarawak untuk mengambil balik Tulus Jiwa. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Saya cadangkan Puan membantu melantik peguam bernama Aini Hazikah bagi pihak ibu kandung Tulus Jiwa. Setuju atau tidak? Saya ingatkan Membantu melantik peguam bernama Aini Hazikah mewakili ibu kandung Tulus Jiwa. Setuju. Setuju. Baik, boleh teruskan? Baik. Jadi saya cadangkan Puan membantu Tulus Jiwa tadi dapatkan peguam untuk mengambil balik
tulus jiwa dari Siti Bainun. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Okey, tak apa. Tulus jiwa ya. Berikutnya tulus bail. Tulus bail. Ketika Puan menemui Bella 24 Jun, tulus bail berada di dalam kondo. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Saya cadangkan Puan tiada pengetahuan sama ada tulus bail didera atau tidak. Setuju atau tidak? Setuju. Tak ada pengetahuan ya. Baik. Boleh Puan? Teruskan. Teruskan. Saya cadangkan walaupun tak ada tanda-tanda tulus bail didera, Puan menghubungi JKM untuk mengambil balik tulus bail daripada Siti Bainun. Setuju atau tidak? Setuju. Puan yang menghubungi JKM, setuju Setuju. Baik. Baik, tadi Balkis dah, tulus jiwa dah, tulus bail dah, Mariam dah ya. Seorang lagi Aida. Saya cadangkan Aida berada di kondo semasa Puan menemui Bella. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Saya cadangkan tiada tanda-tanda Aida cedera semasa Puan menemui Bella 24 Jun tersebut. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik. Saya cadangkan walaupun tak ada tanda-tanda cedera pada Aida, Puan telah melantik peguam bagi pihak ibu kandung Aida bernama Megat. Peguam ni bernama Megat untuk mengambil balik Aida daripada Siti Bainun. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik. Saya cadangkan semasa prosiding di Mahkamah Kanak-Kanak untuk 5 kanak-kanak ni laporan pelindung, Puan ada pengetahuan atau tidak Ada pengetahuan atau tidak? Laporan pelindung tidak menunjukkan 5 kanak-kanak ini didera. Setuju atau Puan tahu ada pengetahuan atau tidak? Tidak. Tiada pengetahuan ya. Tidak. Baik. Jadi saya cadangkan walaupun kelima kanak-kanak, boleh tak kalau saya panggil 5 kanak-kanak ini adik-beradik angkat Bella? Puan setuju? Setuju. Adik-beradik angkat Bella Jadi saya cadangkan walaupun 5 adik-beradik angkat Bella tidak didera, tetapi Puan memisahkan mereka daripada Siti Bainun. Setuju atau tidak? Merisaukan. Memisahkan. Minta ulang soalan. Okey. Walaupun 5 adik-beradik angkat Bella tidak didera, Okey. tetapi Puan berusaha memisahkan mereka daripada Bainun. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya. Baik. Itu soalan tentang tadi Tadi sebelum kita berhenti rehat, kita ada rujuk 5 laporan polis tersebut ya. Dan sebelum tu lagi kita ada rujuk laporan polis Puan 1 Julai. Ada cerita tendang, tampar, semualah ya. Tom Yam, yang seingat saya lah. Jadi saya cadangkan disebabkan Puan ada pengetahuan tentang semua ni, Puan buat andaian sendiri Bella didera dengan cara yang sama. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Jadi, saya cadangkan Puan tak tahu pun Bella ni didera bagaimana, bila dan mengapa. Setuju? Setuju. Baik. Okay, soalan berikutnya, saya pohon kita merujuk kepada dokumen yang telah ditender sebelum ini, iaitu gambar tadi yang pagi tadi kita rujuk gambar, ada gambar raya. Dengan izin Tuan Hakim, ID 40. ID 40 Tapi I ingat
gambar dan laporan dia tu. Baik, boleh tak kita fokus pada gambar yang Puan dah bantu kita tadi untuk mengenali gambar-gambar, ni gambar 6 ya. Muka surat 6, ada gambar 6. Tadi Puan bantu mahkamah untuk mengenali individu dalam gambar tersebut, betul ya? Okay, soalan? Soalan saya adalah, saya cadangkan Puan tidak tahu gambar ini diambil pada 22 Mei 2021. Puan tak Setuju. tahu? Setuju ya? Jadi kalau ikut nama yang Puan namakan ni, ada seorang bernama Syahira, betul ya? Betul. Adakah ini Syahira yang sama yang minta Puan pergi selamatkan Bella pada 23 Jun 2021? Ya. Baik. Ada ini nama yang sama yang kamu minta Saksi ini menyelamatkan Bella. Syahira Ya, Syahira pada 23 Jun 2021. Okey. Orang yang sama ya. Jadi saya cadangkan, okey, kalau kita tengok gambar ni, 22 Mei 2021 dengan 23 Jun 2021 ada 30 hari jaraknya. Setuju? Setuju. Setuju. Dan kalau kita tengok gambar di bawah, tu ada selepas dianalisa. Boleh Puan beritahu ini gambar siapa? Itu gambar Bella. Gambar Bella. Setuju tak dengan saya? Gambar kat bawah tu adalah gambar yang dibesarkan daripada gambar atas. Setuju. Setuju. Baik, saya cadangkan daripada 22 Mei 2021, semua orang dalam gambar ni dah tahu keadaan Bella. Setuju atau tidak? Setuju. Semua orang dalam gambar ni. Setuju Setuju. Setuju. Jadi saya cadangkan disebabkan Puan tidak dijemput dalam majlis ini, Puan seorang tak tahu keadaan Bella. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Jadi saya cadangkan ketika Puan jumpa Bella pada 24 Jun, Puan terkejut sebab Puan tak tahu keadaan Bella sebelum itu. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik ya. Saya cadangkan walaupun Syahira mengetahui keadaan Bella, Syahira sebenarnya mempergunakan Puan untuk menjatuhkan, untuk membuat laporan terhadap Siti Bainon berkenaan Bella. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Jadi Puan tak setuju dia mempergunakan Puan? Tidak. Baik. Saya cadangkan sebenarnya orang-orang dalam gambar ini diorang dah tahu apa yang berlaku kepada Bella dan mereka tidak berbuat apa-apa sehingga Puan jumpa Bella. Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Puan ingat semalam kita ada tengok video Video, satu video kalau saya boleh ingatkan balik Puan. Bella buat animal, lion. And then bila kita suruh dia menangis, dia menangis. Okay. Puan ingat balik ke kita nak main balik? Ingat. Tak perlu ya, dengan izin Tuan Hakim. Saya cadangkan dalam video tersebut, Puan sebenarnya tak tahu. Ya, video tu diambil pada bulan Mac 2021. Puan tak tahu pun. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju Pada bila? Mac. Mac 2021. Okey. Saya cadangkan semalam bila kita tengok video tu, Bella belum cedera macam yang Puan jumpa bulan Jun. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya? Baik. Sikit lagi Tuan Hakim. Okey. Tadi sebelum kita berehat saya ada tanya Puan. Disebabkan Bainun tidak ditangkap, Puan dah buat report banyak-banyak ya. Jadi Puan pun buat, kalau kita boleh ingat balik Puan hubungi Syed Azmi dan Puan buat
online meeting. Hmm. Nah, jadi saya cadangkan online meeting tersebut bukan nak bincang pasal bela sebenarnya. Setuju atau tidak? Online meeting, Online meeting. bersama AJK tu. Benar. Yang kita sembang pada sebelum Saya sesi cadangkan pagi. online meeting AJK Rumah Bonda. Ya. Yang ada Siti Hawa, Yang ada ada Doktor. Hawa Syed Azmi. Benar Tuan Hakim? Azmi tadi sebenarnya Bukan dibuat untuk bincang bukan pasal bela. pasal bela. Setuju Puan? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Jadi saya cadangkan, Puan tak setuju tadi Ya. Tak apa, tapi saya cadangkan sebenarnya Puan hubungi AJK Pertubuhan Rumah Bonda untuk menasihatkan mereka meletak jawatan dan meninggalkan Bainun. Setuju atau tidak? Meeting malam tu sebenarnya Puan nak minta AJK letak jawatan, tinggalkan Bainun. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Tak apa. Kita akan panggil mereka untuk bagi keterangan. Baik, soalan berikutnya Puan. Sikit je lagi dah. Saya cadangkan sebenarnya Bella tidak pernah dalam setahun tu, Julai 2020 sehingga Jun 2021, dalam 11 bulan lah ya, di bawah jagaan Bainun. Dia tidak pernah panggil Bainun Menon. Setuju atau tidak? Atau Puan tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Bainun apa? Menon? Menon. Menon atau Minon yang Puan sebut dalam ambulans tadi sebelum ini? Menon atau Minon? Puan dengar disebut Menon Ya, saya atau dengar. Minon? Minon. Ya. Jadi sebenarnya andaian Puan ajalah Menon tu Bainun. Jawapan Puan apa tadi? Saya Tidak cadangkan. setuju. Tidak Dia setuju. tidak tahu. Tak tahu. Tahu kan? Okey, tidak tahu. Okey. Soalan tadi? Saya cadangkan sebenarnya Puan andaikan sahaja masa dalam ambulans tu. Tidak. Menon tu Bainun. Tidak setuju. Tidak setuju. Tapi Puan tak tahu sebenarnya Bella panggil Bainun apa kan? Sebelum tu tadi Puan kata sepanjang Okey. Saya ulang balik Kita nak ambil timeline. timeline. Daripada 14 Julai 2020, Bella dapat dekat Siti Bainun. Sampai 23 Jun 2021 ketika Puan menyelamatkan Bella, Bella tak pernah panggil Bainun Menon atau Minon atau Manon atau whatever M. Di hadapan saya tak pernah. Tak pernah. Jadi dalam ambulans tu first time Puan dengar Menon. Ya, kerana setuju. Jadi maksudnya Puan bersetujulah Puan andaikan saja Menon tu Bainun. Tapi saya tidak andaikan sebab lepas itu saya tanya Bella, Menon tu siapa? Baik. Dan Bella kata Menon tu Bainun atau Bonda. Puan sedar, okey tak apalah. Puan tak setujulah maksudnya okey. Tak apa. Saya di peringkat masa Puan bagi tahu yang Puan jumpa Bella 24 Jun tu, Puan kata dalam rumah ada Yasmin, Aida, Balkis Saya andaikan mereka ni kanak-kanak yang dah besar. Setuju? Setuju. Puan setuju kanak-kanak yang dah besar. Jadi, saya nak tunjuk Puan dengan saya cadangkan Puan memberitahu keluarga Aida, Balkis dan Yasmin Bainun hendak menyalahkan mereka. Setuju atau tidak? Setuju. Puan setuju? Jadi saya cadangkan ini adalah tuduhan Puan semata-mata. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Boleh Puan bagi tahu asas Puan bagi tahu cerita ni kepada keluarga 3 orang ni? Asasnya? Asasnya maksudnya Puan terdengar ke Siti Bainun pernah cakap ke dalam polis bagi tahu ke? Okey, asasnya adalah pada mulanya bekas-bekas penghuni rumah bonda yang telah dibawa ke kondo Siti Bainun di Irama Wangsa dari rumah bonda di Jalan Kukubat semasa rumah bonda ditutup menghubungi saya hampir setiap hari untuk memaklumkan kepada saya yang mereka dalam keadaan yang perlu diselamatkan. Okey. Untuk saya hubungi JKM sekejap. Kemudian
Yasmin memberitahu saya tentang perancangan untuk mensabitkan mereka dan mempertanggungjawabkan mereka, Aida, Balkis dan Yasmin atas segala apa yang jadi kepada Bella. Baik. Jadi maksudnya asas Puan bagi tahu keluarga Yasmin ni sebab Yasmin bagi tahu Puan. Betul, Jadi Puan bagi tahu keluarga mereka. betul. Okay, saya cadangkan pada sepanjang masa ni Yasmin ada handphone sendiri dan dia boleh hubungi mak ayah dia kalau dia nak bagi tahu tentang ni. Setuju? Tidak setuju. Tak setuju. Jadi saya cadangkan Yasmin bagi tahu Puan, Puan sampaikan kepada keluarga 3 orang ni. Setuju? Sampaikan. Sekali lagi, Saya Yasmin bagi tahu Puan, Bainun nak salahkan dia orang. Jadi Puan sampaikan kepada keluarga Aida, Balkis, Yasmin. Puan setuju? Setuju. Setuju. Jadi maklumat tu datang daripada Yasmin Yasmin. Okey, soalan terakhir saya ini janji terakhir. Okey. Puan sebenarnya, saya cadangkan Puan sebenarnya ada perasaan tidak puas hati terhadap Bainun. Setuju? Tidak setuju. Tak setuju. Puan sebenarnya nak buat sampai Bainun hilang anak-anak angkat, hilang rumah bonda, hilang jawatan dalam pertubuhan, hilang kawan, dicemuh netizen, ditangkap dan dipenjarakan. Sebenarnya itu niat Puan. Tidak setuju. Tidak. Itu saja Tuan Hakim. Terima saja kasih. Jadi selesai pemeriksaan balas oleh oleh para peguam subjek kepada pemeriksaan utama yang belum dikemukakan. Jadi sampai giliran timbalan pendakwa raya untuk pemeriksaan semula. Okey, dengan izin Tuan, saya akan teruskan dengan pemeriksaan semula. Walaupun ini hari ketiga dan pukul 3.30 ya Puan, bersabar dengan saya cuba ringkaskan. Saya terus kepada keterangan Puan semasa kepada timbalan pendakwa raya bahawa Puan mengesyaki, ya, Puan apabila Syahira telefon, Puan mengesyaki Bella kena dera kerana Puan teringat kali terakhir jumpa sekitar Februari 2020 dan nampak tak happy kan. Tetapi semasa peguam Bella membuat pemeriksaan balas, Puan ditunjukkan dengan pelbagai gambar-gambar yang menunjukkan Bella happy. Iaitu saya ingin merujuk pada IDD 23, 8 keping gambar. Gambar yang Puan setuju happy, IDD 23, 1 hingga 5. Kemudian IDD 23. Okey. Muka surat 1 hingga 5 Tuan. Okey, 1 hingga 5. Okay, dan juga Puan juga ditunjukkan dengan video Thanksgiving yang menunjukkan Bella happy jugalah. Iaitu IDD 24A. Ya, selesai. Ini video lah Tuan. Ya. Okey. Saya rekodkan. Dan seterusnya IDD 24B. Okay, boleh Puan beri penjelasan tarikh-tarikh yang Puan setuju Bella happy pada ketiga-tiga insiden ataupun gambar-gambar yang ditunjukkan tadi. Baik. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan kepada saya, tarikh 25 Disember 2020. IDD berapa tu Tuan? Jadi, IDD 23, Okey. 1 hingga 8. Okey, yang happy tu setakat 1 hingga 5 lah kalau Yang 1 hingga 5. Ya. Saya setuju berdasarkan gambar-gambar yang ditunjukkan dengan garis masa yang tidak saya mention Bella tidak happy. Gambar-gambar ini semua
dalam tarikh dan acara dan masa sebelum Februari 2021. Tiada gambar selepas Februari 21 ataupun Februari 21, 2021 sehingga Jun 2021 yang ditunjukkan kepada saya untuk saya melihat Bella tidak happy. Jadi saya bersetujulah. Terima kasih Puan. Seterusnya, Puan juga bangkitkan tentang Bella tak diindahkan, tak happy oleh Siti Bainun di Kuala Selangor pada Ogos 2020. Okey, dan tidak mahu dibawa pada awalnya lah. Betul. Puan ditunjukkan dengan gambar-gambar dan video yang dikatakan bercanggah ya dengan keterangan Puan bahawa Siti Bainun bersama-sama beriadah, menyembuh air kepada kanak-kanak, memberi makanan kepada semua kanak-kanak termasuk Bella. Saya rujuk kepada IDD 20E, IDD 30A hingga C. IDD apa tadi? IDD 20E, video semburan air, dan IDD 30A hingga C. Walaupun ya sebenarnya gambar tersebut menunjukkan satu dulang makanan dan Siti Bainun sedang cuci pinggan lah, itu yang saya nampak lah tuan. Kerana gambar tu agak kecil. Ya, tak apa. Teruskan. Boleh Puan beritahu, jelaskan percanggahan persetujuan Puan tentang gambar tersebut dengan kenyataan Puan terlebih dahulu bahawa Bella tak diindahkan di Sungai Besar Kuala Selangor. Okey. Di Kuala Selangor, maaf. Di Kuala Selangor. Ya. Macam dalam pernyataan saya, semasa kami sampai di rumah bonda, Bella duduk diri di porch dan memang meminta untuk dibawalah. Kemudian Siti Bainun beritahu saya tak perlu bawa kerana Bella nakal. Tapi saya insist juga untuk Bella masuk ke kereta saya untuk dibawa ke sana. Berdasarkan gambar IDD 30A, A, B dan C. Saya merujuk kepada IDD 30A gambar A lah. Okey. Gambar itu kami beramai-ramai turun ke bendang dan saya ada berhampiran mengajak Bella sekali. Okey, Puan rujuk yang mana? A Yang ya? A. A. Okey, A turun ke bendang. Turun bendang beramai-ramai dengan anak-anak saya. Puan Dengan boleh perlahan-lahan sikit supaya kita boleh Okey. catat apa penjelasan Puan. Betul. Okey. Minta maaf yang A lah. Okey. Dan hanya kebetulan Bainun berdiri di belakang Bella di dalam gambar tersebut. Mereka tidaklah bersiar-siar ataupun bermain bersama. Kebetulan Bella ada di dalam gambar bersama dengan Siti Bainun seperti yang gambar ditunjukkan kepada saya. Saya merujuk pula kepada gambar IDD 30B. Di sini gambar ini saya yang ambil. Dan Bainun dan anak-anak saya sebenarnya sedang mencuci ikan. Mencuci bahan makanan. Mencuci apa? Mencuci ikan. Sotong bahan makanan yang kami beli, yang Bainun beli untuk BBQ malam tu. Bukan gambar tengah menyuap makanan. Saya merujuk gambar IDD 30C. Pun gambar ini yang ditangkap oleh saya. Gambar satu dulang makanan yang berisi nasi dan beberapa lauk yang Bainun bawa untuk disuapkan kepada anak-anak saya tetapi bukan Bella. Bella mengambil sendiri makanan dan makan bersama saya selepas Bainun menyuapkan anak-anak saya. Okey. Saya merujuk yang video tu. Ya. Okey, video pula. Video tu adalah video yang diambil sendiri oleh saya di mana anak-anak saya termasuk Bella sedang disembur air oleh Siti Bainun. Saya menyuruh Bella
pergi sekali bermain dengan anak-anak saya dan kebetulan Siti Bainun yang menjemur air. Bukan dia yang satu-satunya orang menyembur air pada masa itu. Suami saya pun bermain menyembur air, anak saya pun main menjemur air. Cuma dalam video yang ditunjukkan semalam, kebetulan video yang diambil oleh saya itu, Siti Bainun sedang menyembur air kepada kanak-kanak, termasuk Bella. Okey, soalan Okey. seterusnya. Saya teruskan ya. Okey. Banyak soalan daripada Peguam Bella berkenaan dengan kawan baik. Ya. Semasa Puan beri keterangan pada TPR, Puan menekankan Puan kawan baik Siti Bainun. Dan baik dengan keluarga Siti Bainun. Puan ditunjukkan dengan pujian Puan dalam dokumen IDD 7. IDD 7. 7. Pada ketika itu tidak dirujuk pada mana-mana muka surat kalau tak silap saya. Puan bersetuju ya, Puan pada masa itu memuji dan memberi sokongan kepada Siti Bainun. Bersetuju. Ya, dan kalau Puan boleh jelaskan sedikit sahaja tentang IDD 75. IDD 7 muka surat 5. Okey. Boleh. IDD 7 muka surat 5. Hantaran Facebook saya bertarikh 19 Mac 2021. Ini adalah mengenai posting saya yang membeli kipas untuk kegunaan rumah bonda. Saya disuruh untuk membaca ayat Siti Bainun dah pasang aircon 2 HP di ruang tamu RB lah. Sebagai sukarelawan yang aktif membantu dari segi aktiviti, dari segi keuangan, dana dan segala-galanya yang Siti Bainun perlu dan mohon dari saya, kebanyakannya dari fasiliti yang ada di RB, Fasiliti di rumah bonda, okey. dihantar dan dipasang oleh saya. Antaranya aircon, CCTV, kipas dan macam-macam lagi lah. Jadi di sini saya hanya mengupdate tentang fasiliti yang kami usahakan untuk rumah bonda kerana fund ataupun dana kewangan adalah dari duit saya sendiri dan duit kawan-kawan baik saya. Tapi Puan, jelaskan sedikit yang perkataan Siti Bainun dah pasang. Ya, kerana dari dunia sukarelawan kita tak naklah nampak saya mengeluarkan RM6,000 untuk aircon, RM10,000 untuk belanja pasar. Siti Bainun sebagai seorang pengerusi rumah bonda dan penjaga di rumah bonda, saya nak dia nampak yang dia yang mengusahakan dan saya hanya sukarelawan lah. Okey Tuan, Puan, setakat tu dulu. Dan seterusnya IDD yang sama ya. Muka surat 6. Puan juga setuju. IDD 7 Tuan. Muka surat 6. Pada ketika ini Puan support bisnes ya. Bisnes menyokonglah perniagaan Siti Bainun. Dalam perkataan yang dinyatakan dalam posting pun nampak support. Support adik Siti Bainun punya bis. Okey. Jelaskan sedikit saja Puan tentang sokongan Puan. Ya. Sebagai kawan baik dan orang yang saya anggap macam adik, of course saya akan support perniagaan Siti Bainun kerana saya tahu pada masa ini beliau dah tidak ada kerja tetap
pendapatan tetap, perlu menyara 7 orang anak, perlu menyewa rumah kondo dan juga perlu menguruskan rumah bonda. Saya percaya dengan bantuan dan support sedikit mungkin dapat ringankan beban kewangan. Dan juga Siti Bainun berkali-kali mesej saya, minta saya support, minta saya share kepada kawan-kawan dan minta saya promote bukan saja bisnes kek ni dan ada juga bisnes buat spaghetti selepas itu. Okey, terima kasih Puan. Saya cuma nak pengesahan sedikit. Maksudnya pada tarikh 23 April 2021, Siti Bainun tidak bekerja? Tidak bekerja. Okey, terima kasih. Sebenarnya soalan berkenaan dengan kawan baik tadi, Puan setuju kawan baik, tapi Puan juga bersetuju kawan baik sehingga 2021 saja. Boleh tak Puan jelaskan? Puan sebenarnya berkawan baik sehingga tahun 2021 saja. Bagaimana keadaan Puan dengan Siti Bainun sebenarnya? Saya berkawan baik dari 2015. Bukanlah sehingga saya berjumpa Bella, iaitu pada 2021. Saya berkawan baik dengan dia dan tak pernah ada masalah sebelum saya jumpa Bella pada 23 Jun 2021. Saya tak pernah ada apa-apa pergaduhan. Saya tidak pernah ada apa-apa perbalahan besar. Saya tidak pernah ada dendam dan dengki, apa-apa niat jahat kepada Siti Bainun kerana sehingga tarikh 23 Jun pun saya pada sebelum saya jumpa Bella, kami masih boleh bermesej lah. Jadi setiap kenyataan saya, setiap kata-kata yang baik-baik berkenaan Siti Bainun yang saya kongsikan sebelum saya jumpa Bella, memang itu ikhlas dan kerana persahabatan. Tetapi saya tidak pernah memalukan atau menulis apa-apa selepas itu untuk memalukan Siti Bainun. Jadi bukanlah persahabatan setakat itu. Cuma saya tidak mahu terus-menerus dibohong, dibodohkan, diberi alasan yang tak munasabah selama seperti mana yang selama ini Siti Bainun berikan kepada saya pada tempoh sejak saya berkawan dengan dia. Jadi Puan berkawan baik sehingga 2021 saja? Jun 2021, hari saya stop berhubung sehingga hari saya jumpa Bella, saya dah tak pernah reply message dia. Macam mana tu? Selepas tarikh tersebut? Tarikh tersebut saya memang tak pernah berkomunikasi ataupun reply any message. Saya teruskan dulu dengan tentang posting-posting yang banyak ditunjukkanlah pada Puan. Posting berkenaan dengan Baby Adam. Kerana setelah tak berkawan baik, Puan dirujuk dengan posting repost Adam IDD 7 hingga 11 dan dikatakan telah twist story 360 degree apabila Puan buat laporan polis setapak IDD 13. Puan tak setuju Puan telah twist story, tapi boleh tak Puan beri sedikit penjelasan? Kerana daripada posting tersebut memang nampak perbezaan antara posting IDD 7 dan IDD 13. Okay. Saya kongsikan berkenaan. Sekejap Puan, kami rujukkan Puan dengan IDD tersebut. Ada. Puan ada okey. 7 hingga 11 dan juga IDD 13.
Puan tak payah repeat apa yang Puan post tersebut. Cuma Puan jelaskan mengapa ada perbezaan posting. Okey. Okey. Saya berkongsi tentang arwah baby Adam yang Down syndrome itu kerana saya dan suami pernah sekali diminta By Nun ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjaga baby Adam yang pada masa itu Siti By Nun dan adik angkatnya Ina baru pulang dari bercuti di Krabi. Mereka berdua perlu balik ke rumah untuk mandi, tukar baju dan saya dan suami saya menjaga baby Adam lah. Jadi Siti By Nun selalu bercerita kepada saya bagaimana dia cuba menjaga baby Adam, tidur dengan baby Adam, handle baby Adam. Jadi saya pun percayalah kawan baik. Sehinggalah apabila lepas saya jumpa Bella dan saya bercakap sendiri dengan penghuni-penghuni di rumah bonda kerana baby Adam tinggal di rumah bonda. Baru saya tahu yang selama ini yang menjaga baby Adam adalah Yasmin dan juga budak-budak rumah bonda yang lain. Siti By Nun tidak pernah tidur dengan baby Adam, tidak pernah menjaga baby Adam, tidak pernah menguruskan baby Adam seperti yang seperti yang Siti By Nun ceritakan kepada saya. Disebabkan itulah ada pencanggahan kerana posting asal yang saya ceritakan berdasarkan cerita Siti By Nun kepada saya. Tetapi setelah mendengar sendiri daripada mulut penghuni-penghuni rumah bonda yang menyaksikan bagaimana baby Adam diuruskan, barulah saya tahu cerita sebenar dan membuat laporan polis dengan tujuan polis akan membuka balik kertas siasatan kematian baby Adam di rumah bonda. Okey Puan, memandangkan kami sedang merujuk Puan kepada IDD 13 tadi, report polis. Saya terus juga ingin merujuk Puan kepada laporan-laporan polis oleh penghuni-penghuni lain. Puan sebut tadi yang ditunjukkan kepada Puan. Ada tak pada Puan? Yang 5 orang tu. Ada. Okay. Puan dikatakan membuat laporan palsu lah in a way. Yang penghuni Siti By Nun melakukan kekerasan secara fizikal dalam IDD 13 dan Puan dirujuk dengan laporan polis penghuni-penghuni tersebut yang bercanggah lah dengan laporan Puan. Puan boleh jelaskan sikit? Okey. Saya diberitahu oleh bekas penghuni, saya merujuk kepada IDD 47. Salah seorang bekas penghuni ataupun warden yang membuat report polis yang ditunjukkan pada saya, mereka pada tarikh tersebut diarahkan oleh Siti By Nun untuk ke balai polis dan buat cover report. Saya juga diberitahu sendiri oleh Farah Izzati IDD 49 untuk dia pun pergi buat polis report menafikan Bella duduk di rumah bonda, menafikan apa yang terjadi kepada Bella, jika tidak anak dia akan diambil dan diberi pada orang. Saya juga mendapat aduan secara berterusan oleh warden rumah bonda iaitu Wana dari sejak saya membuat laporan polis apa yang disuruh oleh Siti By Nun untuk bekas-bekas penghuni buat. Contohnya laporan polis,
Contohnya menafikan apabila polis tanya dan sebagainya. Siapa tadi? Ana? Wana. Wana. Nama dia adalah Nur Syazwana. Mereka juga menghubungi saya untuk minta bantuan saya menghubungi JKM atau pihak polis untuk mengeluarkan mereka dari rumah Siti Bainun di Irama Wangsa secepat mungkin. Siapa mereka ni Puan? Yang bekas penghuni yang minta tolong Puan tadi? Nur Syazwana. Okey. Pada masa itu yang telefon Nur Syazwana bersama Farah Izzati. Dan ada lagi seorang penghuni bernama Siti, tapi tak ada buat laporan polis di sini. Okey. Ketiga-tiga ni mengeluarkan mereka dari Rumah kondo Siti Bainun di Irama Wangsa. Semasa itu rumah bonda telah disita. Oh, okey. Dan mereka diminta untuk tinggal di rumah kondo dan tidak boleh pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Adakah Puan ingat tarikh lebih kurang Yang saya telefon tu? Tarikh yang Puan dihubungilah. Lebih kurang pada 12 Julai. Ya. Lebih kurang ya. Okey. Terima kasih. Okey, kemudian tentang tadi Puan dah cerita banyak tentang rumah bonda, sukarelawan, dan sedikit tentang rumah bonda yang Puan bangkitkan, yang saya pohon Puan jelaskan dengan terperinci ialah semasa peguam bela cadangkan bahawa penghuni rumah bonda diuruskan dengan baik, ya. Puan setuju. Tetapi Puan beri keterangan semasa pemeriksaan utama, semasa DPP tanya, Puan tak nampak semasa bela di rumah bonda, Puan tak nampak bela dijaga oleh sesiapa. Tak pernah nampak sesiapa uruskan bela di rumah bonda. Dan Puan ulang-ulang kata kanak-kanak sindrom Down yang jaga kanak-kanak sindrom Down. Ini bercanggah Puan, sebab bela pada masa itu dianggap penghuni. Ya. Pada masa yang sama Puan kata penghuni diurus baik, tapi bela tak diurus baik. Boleh tak Puan jelaskan kepada kami supaya mahkamah faham apa maksud Puan? Okey. Maksud saya rumah bonda diurus baik kerana rumah bonda boleh dikatakan 99% dibantu oleh sukarelawan tidak bergaji yang datang secara sukarela bantu penghuni dan bayi-bayi di situ dalam aktiviti seharian. Tidak ada satu pun AJK rumah bonda turun dan bantu uruskan, termasuk menghantar penghuni ke hospital untuk bersalin, menghantar bayi-bayi untuk buat check up dan juga kecemasan. Contoh apabila baby sakit dan uruskan apabila baby lahir, termasuk tanam uri suami saya sendiri yang uruskan. Perlahannya Puan, sebab saya nak fahamkan Puan kata pengurusan yang baik tadi. Pengurusan. Termasuk suami Puan? Yang menguruskan uri baby baru lahir dan juga mengazankan bayilah. Okey. Dan juga Uri. Uri. Dan termasuk urus fasiliti tu saya refer kepada setiap fasiliti yang sukarelawan sumbangkan ke rumah bonda. Macam tadi contoh ada aircon, ada kipas, termasuk pengubahsuaian ke atas rumah bonda untuk menempatkan penghuni itu dengan selesa. Itu yang saya maksudkan dengan pengurusan baik di rumah bonda lah. Tetapi penghuni rumah bonda tidak pernah diajar oleh orang yang berkelayakan bagaimana nak mengurus bayi baru lahir,
bagaimana nak menyusukan anak sendiri dan bagaimana nak bertindak jika ada sebarang kecemasan terjadi di kalangan penghuni dan kanak-kanak tersebut. Mereka perlu uruskan diri sendiri, uruskan anak sendiri, atau diminta untuk jaga anak rakan lain Okey. tanpa pengawasan, pengetahuan dan kemahiran yang cukup. Okey. Soalan lain? Baby-baby di situ, Tak apa, tak apa. Okey, cukuplah. cukuplah. Tapi Bella tadi. Dia Beza sebab saya beza. cakap bab tak apa, itu dah terangkan lah. Tak perlu bagi keterangan panjang lagi untuk okey. Isu yang sama. Okey, tadi saya sebenarnya nak tanya kenapa Puan kata Bella tak diurus baik di rumah bonda tersebut. ya, sebab memang saya tak nampak sebab penghuni pun struggle nak uruskan bayi dan anak-anak sendiri. Okey. Diorang tak ada kapasiti atau kepayahan ataupun pengetahuan nak uruskan Bella. Soalan seterusnya. Okey, faham. Okey. Kemudian Puan dirujuklah dengan video yang semasa Bella di rumah bonda. Okey. 1DD 24E dan video Bella 1DD IDD 24E dan IDD 24F, tuan. Ya. Yang dikatakan Bella berada dalam keadaan baik. Bella di rumah bonda lah. Boleh sebab Puan boleh Puan jelaskan sedikitlah, memandangkan video-video tersebut adalah video Bella di rumah bonda. Baik. Saya merujuk kepada video tersebut di mana Bella ditunjukkan ada buat perangai, tantrum, ada buat jari tengah tak silap saya, ada menunjukkan perangai kanak-kanak Down syndrome yang bagi saya normal lah kerana mereka ada masa downtime. Tetapi maksud saya tak diuruskan baik sangat jelas dalam video itu bila mana mereka mengejek Bella, mempersendakan Bella, merakam video Bella tetapi tidak dipujuk, tidak ditenangkan, tidak diberi kasih sayang seperti mana yang sepatutnya kanak-kanak sindrom Down patut dapat jika betul lah Bella diawasi ataupun diurus dengan kasih sayang. Dalam video tersebut, saya tak nampak Siti Bainun cuba mempertahankan atau melindungi Bella apabila Bella merajuk atau buat perangai. Okey Puan. Saya rasa Puan dah jelaskan apa maksud Puan semasa Puan beri keterangan yang Bella tak dijaga dengan baik. Memandangkan kita dah bercakap tentang Bella, semua dah dinyatakanlah Puan memang pertama kali jumpa Bella 14 hari bulan 7. Walau bagaimanapun, semasa keterangan utama Puan describe Bella sebagai gebu, kulit putih, tetapi semasa pemeriksaan balas, Puan telah ditunjukkan dengan gambar Bella yang diambil pada tarikh yang sama. Berdasarkan gambar tersebut diambil pada tarikh yang samalah. IDD 22 yang cuba ditunjukkan yang boleh difahami sebagai bertentanganlah dengan description Puan yang kata Bella gebu, putih. Boleh Puan jelaskan tak description Puan Bella dengan gambar yang dikatakan bercanggah dengan description Puan tersebut? Okay. Saya merujuk description Bella
secara nyata ikut mata saya pada Julai 14 dan saya bandingkan dengan keadaan Bella secara nyata juga yang saya jumpa pada 23 Jun 2021. Memang ketara perbezaan dari pertama kali saya tengok Bella dan kali terakhir Dengan izin mahkamah, Saya tengok saya Bella. percaya cross saya pada hari tersebut adalah perbezaan antara gambar 25 Disember 2020 dengan 14 Julai 2020. Tidak ada kena-mengena saya sebut langsung berkenaan dengan perbezaan wajah Bella pada 14 dengan kejadian. Saya mohon restrict soalan kepada cross sahaja. Tetapi Tuan Hakim, saksi cuba menjelaskan mengapa saksi memberi keterangan bahawa Bella putih dan gebu pada masa Re-examination tuan hanyalah untuk cross apa yang di cross sahaja. Saya cross Ya. 14 hari bulan saya bezakan dengan 25. Gambar 25, video 25 hari bulan dengan gambar 14 Julai. Saya tak bezakan langsung dengan apa yang berlaku pada hari kejadian. Itu ditanya oleh saudara Farhan hanya pada gambar kecederaan sahaja. Jadi pemeriksaan semula berdasarkan kepada gambar yang ditunjukkan IDD 22 yang Timbalan Pendakwa Raya nyatakan dan difahamkan bahawa bertentangan dengan keterangan semasa pemeriksaan utama yang menyatakan keadaan yang gebu dan sebagainya. Jadi peguam bantah sebab Semasa saya cross, this is not to repair. Dia tak boleh compare dengan pemeriksaan utama. Re-examination is to Ya, see saya faham tu whatever tujuannya. inside the cross. Saya hanya tanya perbezaan 14 Julai dengan video 25 hari bulan semasa Christmas party Thanksgiving yang dimainkan. Yang mana dia tidak bersetuju Bella lebih gebu dalam gambar 25 hari bulan. Itu sahaja soalan saya. DPP. semasa pemeriksaan balas ditunjukkan IDD 22 juga. Ya. Dan saya soal saksi mengapa dikatakan gebu. So terpulang pada saksi nak menjelaskan mengapa pandangan saksi pada masa itu gebu dan saksi cuba menjelaskan bahawa gebu kerana ketika dibandingkan dengan waktu Bella dijumpai sangat berbeza. Cuma dia peguam concern tentang bandingan tu, bandingan dari segi Ya tuan, sebab saya punya soalan hanya rujuk fokus dua kepada tarikh saja. video. 14 Julai dan 25 Disember. Saya tak ada bezakan dengan tarikh lain. Ada bezakan dengan tarikh masa jumpa. Saya tak ada tanya langsung. Kalau kita boleh tengok balik kepada soalan saya kata saya cadangkan bahawa 14 Julai ini adalah gambar semasa ditemui dan kalau dibezakan dengan 25 hari bulan video tersebut, gambar 25 hari bulan nampak lebih sihat. Begitu line of question saya. Saya tidak refer kepada gambar semasa ditemui. Jawapan ini yang merujuk kepada keterangan perbezaan semasa dijumpai dengan gambar. Saya akan teliti kemudian buat masa ni saya rekodkan. Sekiranya peguam bela bantahan tu benar betul, pasal kita kena tengok balik. Boleh tuan. Kerana seingat saya pun apa yang ditanya Timbalan Pendakwa Raya tu boleh juga diterima sebab ada pemahaman tentang gebu ketika dijumpai dan gambar IDD 22. Tapi sekiranya memang peguam bela hanya merujuk kepada gambar tersebut dengan video, kita akan lihat nantilah. Tapi setakat ni saya kekalkan jawapannya. Tapi sekiranya ada dia tidak berkait dan juga tidak di cross, maka perkara tersebut tidak boleh diri baliklah. Tapi setakat ni saya kekalkan dulu. Nanti kita akan semak. Peguam dan TPR boleh bantu nanti Boleh tuan. pada masa akan datang. Tapi saya kekalkan dulu soalan ni. Saya rekodkan bantahan tersebut. Terima kasih tuan. Nanti saya akan pohon untuk expand sekiranya disemak. Okay. Baik. Teruskan soalan. Terima kasih Tuan. Kita teruskan tentang Bella, tentang latar belakang Bella yang Puan ceritakan semasa keterangan pemeriksaan utama yang
Mana? Tentang Bella beritahu 11.2 umur Bella, keadaan Bella semasa dijumpai, pengetahuan Puan tentang Bella, tetapi Peguam Bella menyatakan keterangan yang bertentangan bahawa Bella dijumpai di bawah jambatan Petaling. Dia Petaling. jawab tak tahu kan DPP? Dia jawab tak tahu ya. Kan? Ah. So tak perlu. Tetapi mungkin boleh jelaskan sedikit tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan tentang latar belakang Bella. Sikit saja Tuan. Pasal dia cakap dia tak tahu dari bila dijumpa, tak tahu tak apa tu. Dia tak tahu ya. So, dia tak tahu history. Dia tak tahu, dia tahu cuma masa diambil saja. Misteri belakang tu dia kata tak tahu, so kita tak boleh nak free balik pula. Tapi dia tak setuju kan. Keterangan lah. Kalau nak tanya juga, boleh juga penjelasan. Still tak tahu, boleh jawab dulu. Boleh? Saya diberitahu tentang latar belakang Bella dari Encik Imran, pegawai JKM Bella sendiri, yang memberitahu saya Bella dijumpai sekitar 7 atau 8 tahun di Kuala Lumpur. Diberitahu oleh Cik Imran ya. Cik Imran sendiri. Tidak ada info seperti di bawah jabatan atau diserahkan kepada Sri Petaling semula. Okey. Ambil. Memang tak tahulah daripada Encik Imran. Saksi tahu daripada JKM. Ya. Itu saya rekodkan. Okey. Seterusnya tentang Bella di kondo. Puan go through pelbagai gambar-gambar dalam ID 4. Gambar-gambar di kondominium Irama Wangsa yang mengatakan kondo tak selamat. Tetapi semasa ditanya mengenai anak-anak Puan yang turut dihantar di kondo yang dikatakan tidak selamat, boleh Puan jelaskan? Boleh. Saya bermaksud tidak selamat kepada anak kecil, anak OKU dan kanak-kanak yang menjaga anak kecil. Saya menyuarakan pendapat kepada Siti Bainun, katil yang rapat ke dinding berhampiran tingkap boleh diakses oleh kanak-kanak seperti Mariam berumur 3 tahun dan juga Bella yang kurang berpengetahuan ataupun tak boleh menilai tahap keselamatan. Saya meletakkan ataupun membenarkan anak-anak saya pergi ke kondo dan juga meluangkan masa dengan Siti Bainun kerana umur mereka boleh menilai keselamatan dan juga bahayalah, unlike anak yang baby bawah 3 tahun dan Bella OKU. Itu maksud saya. Okey. Dan soalan lain? Okey, terima kasih. Kemudian berkenaan di kondo juga, yang mana Puan bangkitkan tiada penjaga lah dalam keterangan utama, tetapi Puan bersetuju bahawa Yasmin telah mendapat tunjuk ajar. Yasmin adalah orang yang menjaga Bella dan Yasmin dapat tunjuk ajar dan tahu menguruskan anak-anak kerana telah tinggal di rumah bonda selama 3 tahun. Okey. Oh, maaf Tuan. Maaf Tuan. Saya rephrase. Semasa keterangan kepada DPP, Puan beritahu pada pemerhatian saya, Yasmin langsung tidak cekap dan layak untuk menjaga kanak-kanak. Okey. Tapi Yasmin
Tetapi Puan setuju bahawa Yasmin telah tinggal 3 tahun di rumah bonda sudah dewasa dan mendapat pendidikanlah di rumah bonda dan tahu menguruskan anak-anak. Cukup? Okey. Adakah mengelirukan? Perlukah saya ulang? Ya, minta maaf ya. Bagi yang penting saksi faham nak jawab. Ya, minta maaf. Okey, semasa pemeriksaan. Banyak lagi tak peguam? Ni, Puan, TPP. Memandangkan 4.30, bolehkah saya cadangkan untuk berhenti dan sambung pada hari Isnin, Tuan? Isnin ada saksi apa nanti nak panggil lagi? Isnin kami bersedia dengan doktor, Betul. tapi kami boleh habiskan sedikitlah Puan dengan boleh datang lagi? Isnin. Isnin sebentar. Sikit lagi lah. Kalau Boleh lah. saya takut nanti pukul 5 pun tak habis. Boleh, Ada boleh. banyak lagi. Banyak lagi. Boleh. Boleh tangguhkan untuk sambung di... Boleh Puan tinggal sikit lagi lah. Tak Boleh. nak, ada certain lagi dia nak banyak pasal dia empat. Okey. Keterangan dia banyak. So TBP kena tanya balik mana-mana yang TBP rasakan perlu ditanya. Baik. Saya akan bagi peluang pada hari Isnin. So, kita tangguh Kita tangguh. Kita sambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi. Boleh. Untuk pemeriksaan semula SP1 dan doktor berapa orang? Seorang. Kami bersedia dengan 2 doktor sebenarnya. Standby lah macam Ya, mana. standby. Tengok keadaan. Baik. Saksi formal biasa tak lama. Tuan, soalan tadi di-expunge ke macam mana? Dibatalkan? Kami akan refresh semula. Nanti refresh Ya, semua panjang sangat. memandangkan saya saksi batalkan pun juga. tak nak faham nanti. Ya. Minta So, maaf. kita nak tengok mana yang dia nak the point dia tu. Kita nak dapatkan, tak dapat lagi. Tak apa, saya just refresh balik ikut apa yang DBP akan kemukakan. Untuk hari ini itu saja. Terima kasih pada pihak-pihak. Saksi dilepaskan sementara. Jumpa lagi hari Isnin. Terima kasih, Puan. Itu saja. Terima kasih. Mahkamah tangguh. Terima kasih, Tuan. Ini apa pun?